Okey, untuk nombor 1A, koordinatnya adalah 5, 10, 2, 1, 8, 3. 5, 10, 2, 1, 8, 3. Okey, jadi kita memanglah boleh lukis pada gambar rajah. Okey, kalau kita plotkan macam tu, 5, 10 macam sini. Contoh kalau katalah sini A, B dan C. Okey, jadi sini A 5, 10. Lepas tu B 2, 1. Sini B. Dan 8, 3. Macam tu. Jadi macam nak kira tu. Jadi complicated. Okey. Jadi cara yang senang adalah menggunakan formula, iaitu kita kata 1/2. Lepas tu ada modulus. Lepas tu masukkan koordinat A. Baca dia 5, 10. Lepas tu 2, 1. Dan kemudian 8, 3. Dan ulang balik yang pertama tadi. Itu 5, 10. Kalau kamu tengok di sini, ini ABC. Kita susun dia ABC, ABC. Jadi ni susunan apa macam ni panggil ni? Susunan melawan arah jam. Okey? Melawan arah jam. Jadi apa yang kamu kena tahu ialah ataupun cikgu nak beritahu ialah kamu akan dapat jawapan ni adalah positif. Okey. 1/2 cara nak gunakan dia tu, lepas modulus, lepas tu kamu darab ke bawah dulu. Letak dalam bracket di sini. Ni ada bracket 1 kali 2, tapi itu bukan bracket dia. Okey, ni 5 darab 1 dapat 5, 2 darab 3 dapat positif 6, dan 8 darab 10 akan dapat 80, dan tutup bracket. Lepas tu tolak, buka bracket, lepas tu darab macam ni pula. 10 darab 2, 20. Ni yang tengah ni ada tolak. Lepas tu 1 darab 8, 8. Dan kemudian 3 darab 5, 15. Lepas tu modulus. Lepas tu kita kira sekali lagi. Dalam ni ialah campurkan semua. Kita dapat 91. Dan tolak yang ini berapa? Ini 3543. Okey, 43. Dan 1/2. 95 tolak 43 berapa? Okey, 91. 91 tolak 43, kita dapat 48. Okey. Nanti 1/2 dalam 48 ialah 24. Tapi apa guna ni garis lurus ni? Sebab di sini memang tak guna. Di sini tak ada apa-apa nampak penggunaan dia tu. Tetapi sebabkan kalau kita tak plot, mungkin kita mesti ke kita tulis yang ikut aturan ni? Tidak. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Mungkin kita akan tulis bahawa luas dia adalah 1/2. Lepas tu masuk koordinat. Contohnya cikgu start dengan 5, 10 lah contohnya. Masih 5, 10. Tapi kemudian cikgu nak letakkan 8, 3. Dan kemudian baru 2, 1. Dan kemudian sekali lagi 5, 10. Okay, jadi 1/2 sama je teknik, tapi 5 darab 3, 8 darab 1, 2 darab 10. 15 tambah 8 tambah 20. Lepas tu tolak bracket 10 darab 8, 80. Dan kemudian tambah 6 tambah 5. Okey, jadi kita akan dapat sini 1/2. Kita akan dapat sini terbalik pada yang ini pula. Okey. Ini akan dapat di sini lagi besar. Oh tak, ya, ini lebih kecil, ni besar. Di sini akan dapat 43 dan tolak 91. Bila tolak 1/2 ada modulus ini, akan dapat negatif 48. Jadi dalam kes ni bila kita nampak negatif ni, itulah penggunaan modulus ni. Dia mempositifkan jawapan yang negatif. Jadi jawapan dia akan dapat 24 unit juga. Unit kuasa 2 untuk luas. Okey, jadi tulislah unit kuasa 2.
Okey, jadi untuk soalan A ni, cikgu nak kamu buat kedua-duanya. Jadi untuk B, koordinat ni adalah 3164. 3164 dan negatif 42. Negatif 42. Jadi berdasarkan yang kita buat untuk A tadi tu, sebenarnya kita tak perlu risau sama ada kita menggunakan arah jam atau melawan arah jam. Sebab macam mana pun dia berpusing, satu pusingan Okey, sebab dia koordinat dia 3 saja. Okey, jadi tetapi bila kamu dah pergi kepada selain pada segitiga, kamu perlu sedikit kena tahu pusingan dia tu. Okey, tapi kalau untuk segitiga tak ada masalah. Dia tengok, jadi 1/2 tu modulus, cikgu letak dia 3164 negatif 4, 2 dan 3, 1. Jadi 1/2 kita darabkan ke bawah dulu, iaitu 3 darab 4, 12 dan tambah 12 tolak 4 tolak bracket 1 darab 6, 6 dan 4 darab negatif 4 akan dapat negatif 16. 2 darab 3 positif 6. Tutup, plus, dan kita kira bracket 12, 12, 24 tolak ni akan dapat 20 dan tolak ni akan dapat negatif 10. Negatif 10 tambah 6 ialah negatif 4. Okey, jadi kita akan dapat 20 tolak 4 ialah 24. Jadi 1/2 darab 24 iaitu 12 unit kuasa 2. Okey, soalan C juga, iaitu negatif 14. Bukan, negatif 4, negatif 3. Koordinat kedua adalah 51 dan 2, 6. Okey, jadi kita kira luas 1/2. Masukkan negatif 4, negatif 3, 5, 1, 2, 6. Dan negatif 4, negatif 3. Okey, cikgu ringkas lagi, tak payah buat apa ni? Arrow tu semua tak perlu. Okey, jadi 1/2 modulus, jadi terus negatif 4 tambah 30 tolak 6 dan tolak negatif 15 tambah 2 tolak 24. Okey, 1/2 modulus, bracket pertama nilai dia berapa? Sini dah akan dapat 20, tekan kalkulator lah. Dan kemudian di sini akan dapat negatif 39, negatif 37. Okey, dan 20 tambah 37 ialah 57. Dan 57 bahagi 2 iaitu 28.5 ataupun 57/2 unit kuasa 2. Okey, boleh 57/2 ataupun boleh 28.5 unit kuasa 2. Okey, kalau dia punya titik desimal tu tepat, boleh nak gunakan desimal, titik perpuluhan. Okey. Kita baca soalan nombor 2 dulu. Bucu-bucu P dan Q masing-masing ialah 3, 4 dan 1, negatif 2. Dan bucu R terletak pada paksi X. Jadi, itu yang penting dulu. Sebenarnya, kamu tahu sesuatu tentang R itu. Kalau R itu terletak pada paksi X, apa yang kamu tahu tentang R? Contohnya R letak dekat sini lah. Katalah R kat sini. Apa koordinat R yang kamu tahu? X dia berapa? Cikgu pun tak tahu. Y dia berapa? Kamu tahu tak nilai Y
untuk R? Sebenarnya kamu boleh tahu. Macam mana nak tahu? Okey. Kita buat uji kaji. Katalah sini ada koordinat negatif 1. Apa koordinat dia? Koordinat di sini apa bacaan dia? Negatif 1, 0. Kalau dekat sini, oh, okey. Okey. Cikgu berpasal lampu tu kan? Okey. Jadi kalau pada paksi X, apa yang cikgu nak terangkan ialah katalah sini 5. Apa koordinat di sini? 5, 0. Kalau ada kat sini 3, apa koordinat di sini? Ya, jadi kamu letak nilai Y sebagai 0. X kamu tak tahu. Boleh faham? Macam tu. Jadi kalau kamu diberitahu bahawa ada koordinat yang terletak pada paksi X, nilai Y-nya adalah 0. Terbalik kan, jika dia kata koordinat itu terletak pada paksi Y, nilai X pula 0. Contohnya 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Okey, jadi dalam kes ini, kalau kamu tengok nombor 1 tadi, kadang-kadang kita dapat jawapan tu positif, kadang-kadang kita dapat jawapan tu negatif. Macam mana kita tahu jawapan dia tu positif ke negatif? Kita tak tahu. Jadi kita kena anggapkan kedua-duanya. Sebab kita tak tahu pusingan yang kita susun itu pusingan yang melibatkan pusingan arah jam atau pusingan melawan arah jam. Jika melawan arah jam, nilai luas tersebut adalah positif. Jika mengikut arah jam, nilainya adalah negatif. Tetapi sebabkan 3 koordinat ni, kalau kita plot pun, kita tak akan tahu tau. Okey, jadi kita letak sini, contohnya luas adalah 10. Okey, jadi 1/2 modulus masukkan koordinat 3, 4, 1, negatif 2 dan X kosong kemudian 3, 4. Ini susunan mengikut arah jam ke melawan arah jam? Macam mana kamu tahu melawan ke? Okey, contohnya kalau kamu tengok 3, 4. Sini X 3, 4. Di sini P. Dan kemudian 1, negatif 2. 1, negatif 2. Sini Q. R ada di sebelah kanan ke ada di sebelah kiri? Kalau ada sebelah kanan di sini, PQ dan R. So, kita susun dia. Ini susunan apa nama dia? Kalau PQ dan R. PQR. Melawan arah jam ke? Mengikut arah jam macam tu ke? PQR. Arah jam bukan macam ni ke? Melawan arah jam. Tapi ada ke sebenarnya dia beritahu kita bahawa R tu ada kat sana? Kenapa tak R lah dekat sini? Jadi PQR. Boleh juga. Faham? Jadi apa yang cikgu nak beritahu kamu ialah 10 ni kamu kena letakkan tambah tolak 10. Tengok cikgu buat apa cikgu masukkan. Okay, sebab kita tak tahu. Jadi kita letakkan 1/2. Lepas tu kita pemudahkan. Bracket yang pertama 3 darab negatif 2, negatif 6, 1 darab kosong. Kosong, kata nak tulis pun tak apa. Tambah 4x. Lepas tu tolak bracket. Darab ke atas 4. Tolak 2x. Dan kemudian tambah kosong. Untuk bracket modulus sama dengan 10. Okey, jadi sebelum kita buka modulus tu, kamu lebih senang lagi kamu
dalam kes yang macam ni, 2 ni kamu pindah ke sana. Okey, dia akan jadi darab 2/1. Sebab tak ada depan ni lagi Okey, jadi lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita yang ni padam dulu. Kita pemudahkan ni dan kita dapat dalam modulus iaitu negatif 6 tambah 4x dan tolak yang di sini adalah 4 tolak 2x, 4 tolak 2x sama dengan 20. Dan kita boleh pemudahkan lagi yang ini. Kita buka bracket, negatif 6 tambah 4x tolak 4 tambah 2x sama dengan 20. Dan pemudahkan lagi, negatif 6, negatif 10. Ni 4 tambah 2 akan dapat 6x sama dengan 20. Okey, dan pemudahkan macam ni. Bila kita buka bracket ni, sebab tadi yang seperti gambar rajah tadi cikgu tunjukkan, mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri. Jadi jawapan dia kedua-dua belah sebenarnya boleh berlaku. Jadi bila kita buka, di 20 ni akan jadi tambah tolak 20. Jadi kita kata negatif 10 tambah 6x sama dengan 20, ataupun negatif 10 tambah 6x sama dengan negatif 20. Okey, jadi kedua-duanya mungkin. Jadi kita selesaikan. Negatif 10 pindah sana, jadi dia dapat 6x sama dengan 20 tambah 10 ialah 30. Dan nilai x adalah 30 bahagi 6 iaitu 5. Jadi kemudian yang ini pun begitu juga. Jadi 6x sama dengan negatif 20 tambah 10 ialah negatif 10. Dan kemudian x ialah negatif 10 per 6. Jadi 10 per 6 itu boleh dipermudahkan. Dia boleh jadi negatif 5 per 3. Jadi itu nilai x. Jadi dia tanya cari koordinat R yang mungkin. Jadi koordinat R yang mungkin adalah 5, 0 ataupun negatif 5 per 3, 0. Nampak? Seperti yang kita buat gambar rajah tadi tu. Sebelah kanan ya, sebelah kiri pun ya. Sebab R tu duduk situ, jadi maknanya kalau kamu cuba balik dengan melukis, dengan mendapatkan, ambil koordinat ni, letak di sini, kamu akan dapat luas dia 10. Ambil X sebagai 5 pun dapat luasnya 10 juga. Faham? Assalamualaikum. Kita nak cuba menjawab soalan daripada latih diri 7.6. Soalan nombor 3. Tunjukkan bahawa titik-titik 8, 4, 2, 1 dan negatif 2, negatif 1 adalah segaris. Okey, jadi 7.6 ni bercakap tentang luas segitiga atau luas poligon. Jadi, apa kaitan koordinat-koordinat ini dengan bahawa tunjukkan mereka adalah segaris? Jika ada titik pada segaris, agak-agaknya berapa luasnya? Luasnya adalah kosong. Tidak ada luas. Okey, luasnya kosong. Jadi mari kita uji dengan cara mengira luas yang biasa, iaitu luas sama dengan 1/2 masukkan titik 8/4, 2/1, negatif 2, negatif 1 dan 8/4. Dan kita kira luasnya 8 darab 1, 2 darab negatif 1 dan 2 darab negatif 2 darab 4. Di bracket pertama 8 darab 1, 8. 2 darab 1 dapat negatif 2. Dan negatif 2 darab 4 akan dapat negatif 8. Dan tolak. Dan kita darab yang ini pula, 4 darab 2 dapat 8. 1 darab negatif 2 akan dapat negatif 2. Dan negatif 1 darab 8 akan dapat negatif 8. Untuk jadi 1/2 dan modulus, kita kira yang ini akan dapat 8 tolak 2 tolak 8 akan dapat negatif 2. Dan di sini tolak, di sini pun akan dapat negatif 2. Okey, jadi nilai dalam bracket
adalah kosong. Jadi 1/2 darab kosong ialah kosong. Jadi cukup. Bila kita dapat nilainya kosong, maknanya luas segitiga itu ataupun luas bagi titik-titik ini, ataupun terbukti bahawa titik-titik inilah segaris dan dia tidak mempunyai luas yang kosong. Tetapi jika kamu ditanyakan dalam peperiksaan, adakah ini sahaja yang kamu boleh buat? Tidak. Jadi kalau segaris, kadar kecerunannya sama. Jadi kecurunan iaitu kamu kira kecurunan yang titik 2 ni. Jadi kecurunan untuk titik yang pertama ni 4 tolak 1, Y2 tolak Y1 dan X2 tolak X1, 8 tolak 2 akan dapat 3/6 iaitu 1/2. Dan kita kira titik, contohnya titik ini adalah A, B, C. Jadi kecurunan AB adalah kecurunan juga bagi AC atau BC. Jadi ikut je mana-mana kamu nak kira. Jadi kita tengok yang kedua, BC pula, iaitu 1 tolak dengan 1, 1 tolak negatif 1 dan 2 tolak negatif 2 akan dapat 2/4 iaitu 1/2. Jadi untuk membuktikan bahawa ada 3 titik itu segaris, kita boleh gunakan 2 teknik. Bila kita kira luasnya akan menjadi kosong, dan kalau kita menggunakan formula kecurunan antara 2 titik ataupun antara A dengan B, A dengan C, B dan C adalah sama. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Kita petang ni cikgu nak ajarkan bagaimana nak menjawab soalan latihan latih diri 7.6, soalan nombor 4. Cikgu bacakan. Titik E negatif 2 negatif 1, F 2P dan G 10/5 adalah segaris. Cari nilai P. Disebabkan yang ini adalah 7.6 ini berbicara tentang luas, cikgu akan tunjukkan dengan formula luas dahulu, dan kemudian cikgu akan juga menunjukkan bagaimana menjawab soalan ini dengan teknik lain. Okey? Alright. Jadi pertamanya kalau kita lukis E negatif 2 negatif 1 negatif 2, di sini negatif 1, jadi di sinilah E. Lepas tu F tu kita tak tahu betul, tapi yang G itu adalah 10 5. Jadi 10 di sini. Sambung. Okey, tentukan. Dan kemudian F, G, sini E, F ada dekat sini. Daripada satu garisan. 2. Jadi kalau menggunakan formula luas, apa yang kamu kena tahu? Luasnya adalah kosong. Okey? Jadi kalau kamu tak pasti tentang itu, kamu kena cari balik atau tengok yang cikgu soalan yang cikgu buat, latih diri 7.6 nombor 3. Okey? Jadi untuk yang ini, assumptionnya adalah luas satu garis ataupun titik-titik yang bersambung pada satu garis lurus ialah kosong. Jadi kita kata 1/2 modulus, masukkan titik E negatif 2 negatif 1 dan F 2P dan G 10/5 dan kembali semula pada E negatif 2 negatif 1 sama dengan kosong. Jadi kemudian cikgu darabkan 2 dengan kosong, masih dapat kosong. Dan kita buat bracket pertama adalah pendarapan kiri ke kanan ke bawah. Negatif 2 darab P, negatif 2P, negatif 2 darab 5 dapat 10, dan 10 darab negatif 1 akan dapat tolak 10, dan tolak pendarapan ke atas, negatif 1 darab 2, negatif 2, P darab 10 tambah 10P, dan 5 darab negatif 2 adalah tolak 10 sama dengan kosong. Okey. So di manakah modulus tu pergi? Sebab
disebabkan modulus itu tidak akan menukarkan apa-apa. Kosong tetap kosong, dia tak ada plus minus kosong. Jadi cikgu akan biarkan buang sajalah. Okey, jadi terus pada ini, yang ni 10 dengan 10 tu akan jadi kosong. Jadi tolak 2P, and then di sini cikgu buka. Jadi dia akan jadi tambah 2 tolak 10P dan tambah 10 sama dengan kosong. Kalau buka satu-satu, negatif 2 akan jadi positif 2, 10 akan jadi negatif 10, negatif 10 akan jadi 10. Dan kemudian kita ringkaskan negatif 2P dengan negatif 10P akan menjadi negatif 12P. 2 dengan 10 akan jadi 12 sama dengan kosong. Kita boleh selesaikan. Jadi negatif 12P sama dengan negatif 12. Jadi P sama dengan 1. Okey, jadi itu menggunakan formula luas segitiga. Ada tak apa lagi? Okey, jadi kalau cara metod 2, iaitu yang mungkin tak relevan dengan bahagian di sini sebenarnya, bagaimanapun cikgu kena ajar juga, iaitu kecurunannya adalah sama. Kecurunan EG, kecurunan EG sama dengan kecurunan EF sama dengan kecurunan FG. Tapi kita tak perlulah guna banyak-banyak. Kita gunakan satu pasangan yang ada lengkap macam ni. Ni EG sama dengan EF. Jadi cikgu buang. EG G lah 10/5 dan E lah negatif 2, negatif 1. Jadi kita kata Y2 itu 5 tolak negatif 1 per 10 tolak negatif 2 sama dengan E ke F, iaitu P tolak negatif 1 per 2 tolak negatif 2. Kita ringkaskan, 5 tolak 1 akan dapat 6. 10 tolak 2 akan dapat 12 sama dengan P tambah 1 per 4. Dan kita boleh selesaikan ini. 6 per 12 ini akan jadi, boleh potong dulu 1 per 2. Jadi 1 per 2 darab 4 sama dengan P tambah 1. Cikgu pindahkan terus ke sana, didarabkan. Ini potong akan dapat 2. Jadi 2 sama dengan P tambah 1. Jadi P adalah 2 tolak 1. Itu 1 juga. Okay, selain pada itu, tapi cikgu tak buat, iaitu kamu bentukkan persamaan dahulu. Okay, bentukkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Dan cari nilai C dan dapat persamaan EG. Dan masukkan saja nilai X sebagai 2 dan nilai P sebagai nilai Y sebagai P sebenarnya. Okay? Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu boleh jawab soalan daripada latih diri 7.6, soalan 5A. Bucu-bucu dan luas bagi segitiga ABC diberi seperti berikut. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Untuk soalan A, koordinat A negatif 4, negatif 1, B 5, 3, C negatif 1K dan luas segitiga ABC adalah 15 unit. Jadi, formula luas iaitu 1 per 2 dan masukkan koordinat A, masukkan koordinat B, masukkan koordinat C dan ulang balik dengan A dan sama dengan 15. Okay, jadi sebelum cikgu teruskan, jadi adakah kita memang kena ikut A, B, C? Dalam konteks untuk segitiga, kamu boleh B, C, A, B, A, C. Dia akan mengikut satu turutan. Turutan macam mana? Sama ada melawan arah jam atau mengikut jam. Okey, jadi tak timbul isu. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ni? Kita akan darab ke bawah, tolak jawapan pendarapan ke atas. Tetapi sebelum itu, 1 per 2 ni cikgu terus bawa ke sini. Dia akan darab dengan 2 per
1. Jadi di sini masih ada modulus, dan bracket yang pertama adalah penerapan daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah. Negatif 4 darab 3, negatif 12. Okey, dalam kes ni darab dulu. Yang ni darab yang ini. X darab Y, X darab Y. 5 darab K ialah 5K, dan negatif 1 darab negatif 1 ialah positif 1. Okey, bracket dan tolak. Okey, kenapa tolak? Itu dah memang dalam formula. Filosofi dia cikgu tak boleh nak explain, tapi cikgu tunjukkan saja bagaimana nak buat. Okey. Jadi kemudian negatif 1 darab 5 untuk bracket kedua, negatif 5, dan kemudian 3 darab negatif 1 ialah negatif 3, dan kemudian K darab negatif 4 ialah negatif 4K, dan modulus sama dengan 30. Seterusnya kita cikgu nak buka terus modulus ni. Disebabkan cikgu sebenarnya tak tahu adakah ini mengikut jam atau mengikut lawan arah jam. Okey. Jadi dan kita tidak ada diberikan gambar rajah. Jadi cikgu terpaksa anggapkan kedua-duanya. Dia mungkin arah jam, mungkin mengikut lawan arah jam. Jadi apa berlaku bila kita buka modulus ini? Dia akan jadi sini adalah tambah tolak 30. Okey, jadi di sini cikgu akan buat ringkaskan. Negatif 12 tambah 1 ialah negatif 11 tambah 5K, dan cikgu buka terus bracket ni. Tu negatif 5 tambah 5 tambah 3 tambah 4K sama dengan tambah tolak 30. Jadi dan sebelah kiri kita ringkaskan. Negatif 11 tambah 5 tambah 3 akan dapat negatif 3, dan 5K tambah 4K ialah 9K sama dengan tambah tolak 30. Jadi untuk selesaikan ni, kita selesaikan satu persatu. Mula-mula kita ambil tambah dulu. Jadi kita kata negatif 3 tambah 9K sama dengan 30, dan yang kedua negatif 3 tambah 9K sama dengan negatif 30. Kita selesaikan. Jadi negatif 3 bawa ke sana, jadi 9K sama dengan 30 tambah 3, iaitu 33. Jadi K dah 33 per 9. Jadi mungkin kita boleh ringkaskan, kita bagi 3, kedua-duanya akan dapat 11 per 3. Itu nilai K yang pertama. Nilai K yang kedua ialah 9K sama dengan negatif 30 tambah 3 akan dapat negatif 27. Jadi K sama dengan negatif 27 per 9, iaitu negatif 3. Jadi apakah yang penting di situ ialah kalau kita merujuk, kita lorek sikit ataupun kita conteng sikit, kita tengok di manakah negatif 4, negatif 1, negatif 4, negatif 1. Jadi A ada di sini. Kemudian B 53, X 5, Y 3, B ada di sini. Okey, jadi kita kata, kita ambil yang pertama, iaitu negatif 1, 11 per 3. Negatif 1 dan 11 per 3. 11 per 3 ialah 32 per 3. 32 per 3 sini. Okey, jadi sini C. Jadi kita susun tadi A, B, C. A kepada B kepada C. Jadi ini susunan ini adalah melawan arah jam. Melawan arah jam. Dan kita akan dapati bahawa luas ini, kalau kita cuba sekali lagi, akan dapat 15. Okey. Dan kalau kita kata A dengan B masih sama, negatif 1 dan K ni negatif 3, negatif 1, negatif 3 di bawah sini. Sini C1, sini C2. Di kedua-dua ni nilai X nya negatif 1, tapi nilai Y nya berbeza. Okey. Dalam kes ini, kalau yang ini kita buat dalam kes ABC, maknanya ABC ini mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Jadi di sini kita akan dapat asalnya negatif 15. Itu kalau kita kira, okey, kita gantikan satu persatu. Itu sebabnya akan ada dua nilai. Sebab dia tak beritahu kita bahawa
yang dibuat ni adalah mengikut pusingan arah jam atau melawan arah jam. Jadi kita terpaksa kata kemungkinan arah jam dan atau kemungkinan juga melawan arah jam. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya soalan 5B, diberikan A 5K, B 37, C 13 dan luas ABC ialah 10 unit. Jadi kita akan gunakan formula luas, itu 1/2, ada modulus. Kita akan masukkan koordinat A, B dan C satu persatu. X dan Y, X dan Y, X dan Y, dan ulang balik X dan Y yang awal tadi. Tetapi adakah mestinya dia punya peraturan tu mesti A, B, C? Boleh tak kita buat lain? Kita tak nak bermula dengan the A. Kita nak bermula dengan B. B, C, A, kemudian B balik. Boleh. Okey? Jadi sama dengan 10. Okey, kalau cikgu nak selesaikan ni, pertama cikgu pindahkan 1/2 ni, pindah ke sana dulu, jadi 2/1. Adakah tak boleh pula kalau kamu nak darab ke dalam nanti? Boleh je, ikut suka hati tapi ini lebih senang. Kita tak ada lagi nak darab dalam Kita darabkan sekarang ni daripada atas ke bawah. Kita letak bracket. Yang pertama ialah 3 darab 3 itu 9. 1 darab K ialah 1K. Dan kemudian 5 darab 7 ialah 35. Dan tolak, kita masih ada modulus di sini. Bracket kedua adalah pendarapan dari bawah ke atas, iaitu 7. 3 darab 5, 15. Dan K darab 3 ialah 3K. Modulus sama dengan 20. Okey, jadi di sini kita boleh buka bracket ni. Kita kata 9, ataupun kita gabungkan teruslah 9 dengan 35 ni akan jadi 44 tambah K. Di sini kita gabungkan juga, iaitu 7 tambah 15 ialah 22. Dan bila kita buka, dia akan jadi tolak 22. Dan sini 3K positif, bila buka bracket akan jadi negatif 3K. Okey, jadi kita nak buang modulus sekarang. Jadi apa terjadi? Apa terjadi sini? 20 ini kena jadi tambah atau tolak 20 kerana kita tak tahu bahawa susunan yang letak sini adakah susunan mengikut arah jam atau melawan arah jam. Okey, kenapa kita tak tahu? Sebab kita tak tahu koordinat K ni berapa. Okey, jadi cikgu cerita panjang sikit, iaitu jika kita lukis gambar rajah di sini, 5K, X-nya 5. X 5, panjang ni 5. Okey, 5 di sini. Tapi K kita tak tahu, tapi sepanjang itulah. Okey, lepas tu dia K itu mungkin positif, mungkin negatif. Jadi mungkin koordinat 5K itu di sini atau di sini. Kita katakan saja. Kemudian B lah 3, 7. 3 dan 7. Di sini B. Dan kemudian C 1, 3. 1, 3, 1 dan 3. Okey, C di sini. Jadi katakanlah koordinat yang pertama tadi itu, iaitu K itu duduk di atas. Jadi kita sambung. B sambung pada C, sambung kepada A, sambung ini. Jadi ini nampak susun apa ni? BAC, cikgu letak BC. BCA. Itu lawan arah jam. Tetapi kalau koordinat K itu ada di bawah sini, BAC, nampak tak bahawa jika A itu berada di sini, susunan apa kita buat ni? BCA. Okey, sekali lagi BCA diletak di bawah di sini. Okey, jadi kamu kena tahu pula bahawa jadi tak semestinya A itu ada di sini, mungkin A ada di sini. Okey, BCA juga di sini. Jadi kita boleh tengok di situ, dia mungkin susunan arah jam, mungkin susunan lawan arah jam yang kita tak tahu. Jadi kita tak tahu asalnya luas ini adalah luas yang positif ataupun negatif. Jadi kita kena anggapkan kedua-duanya.
Jadi dan jawapan nanti pun akan ada dua jawapan yang menunjukkan kedudukan A yang boleh berlaku. Jadi kita selesaikan di sini. 44 tolak 22 ialah 22. Dan kemudian 1K tolak 3K ialah negatif 2K sama dengan 20. Cikgu ambil yang 20 positif dulu. Jadi untuk selesaikan ni, negatif 2K ni cikgu pindah ke sana. Jadi kita akan dapat 22 tolak 20 ialah 2. Jadi K ialah 2 bahagi 2, iaitu 1. Okey, jadi koordinat asli sebenarnya 5, 1. Okey, 5, 1. A, B, C tu macam tu. Dan kemudian kalau yang kedua, yang mungkin juga jawapan kedua-dua ni boleh diterima sebenarnya. Jadi kita ambil yang ringkas ni, 22 tolak 2K sama dengan negatif 20. Jadi di sini negatif 2K ni kita bawa ke sana. Jadi 22 tambah 20. Jadi kita dapat sini 42. Itu nilai 2K. Jadi kalau bahagi 2, jadi kita dapat K sama dengan 21. Okey, jadi sebenarnya dia letak di bawah sikit dan letak di atas sana. Okey, jadi sebenarnya bukan dekat sini. Tapi dia dua tempat lah. Okey, dia di situ. Okey, di sini. Okey. Jadi kalau kamu tengok betul-betul tu, kamu plotkan ikut arahan dibagi ni yang kita dapat ni. Kita dapat koordinat pertama untuk koordinat A itu di sini dan satu lagi di atas sana, menyebabkan salah satunya adalah mengikut arah jam, satu lagi melawan arah jam. Okey, jadi kedua-duanya nilai K itu, K boleh jadi 1, boleh jadi 21. Soalan 5C begitu juga, kita akan gunakan formula luas, iaitu 1/2 modulus, masukkan koordinat A 1, negatif 2, K 6, 1, 2, dan ulang balik yang pertama 1, negatif 2. Dan sama dengan 12. Jadi kita akan hapuskan 1/2 ini, darab ke sini, darab 2/1, dia akan jadi 24. Dan kita akan darabkan daripada atas ke bawah. Jadi bracket yang pertama dengan modulus masih ada, 1 darab 6, 6. Dan kemudian K darab 2, 2K. 1 darab negatif 2, jadi negatif 2. Tutup bracket, tolak pendarapan daripada bawah ke atas, negatif 2 darab K, negatif 2K. Dan kemudian 6 darab 1, 6, 2 darab 1, 2. Modulus sama dengan 24. Okey, jadi yang ini kita akan ringkaskan. Di 6 tolak 2 dapat 4. 4 tambah 2K. Ini pun kita ringkaskan juga. Negatif 2K bila buka, sebab di luar ni ada negatif, jadi dia akan jadi tambah 2K. Dan kemudian 6 tambah 2 dari 8, bila buka bracket jadi negatif 8. Dan yang di sini, luas ini, kita buka modulus terus dan kita akan dapati nilai dia. Kita tambah tolak 24. Dan seterusnya, kenapa nak tambah tolak 24? Kerana kita tak pasti adakah 24 itu asalnya 24 ataupun kerana peranan modulus ini menjadikan dia 24. Mungkin asalnya negatif. Jadi kita kena ambil kedua-duanya. Jadi kita sini kita darabkan atau permudahkan 2K tambah 2K, 4K. Dan kemudian 4 tolak 8 ialah negatif 4. Kita kata sama dengan 24. Selesaikan. Okey, jadi di sini 4K sama dengan 24 tambah 4. Jadi nilai 4K sama dengan 28. K sama dengan 28 per 4, iaitu 7. Itu nilai pertama untuk K. Dan kemudian kita katakan sekali lagi 4K tolak 4 sama dengan negatif 24. Okay, tambah positif, yang kedua negatif. Dan kedua-dua nilai ini adalah terpakai kecuali pada soalan-soalan tertentu yang di mana diberikan gambar-gambar rajah yang kamu boleh buang
setelah kamu lihat ikut logik gambar rajah tersebut. Jadi di sini 4K sama dengan negatif 24 tambah 4, iaitu nilai 4K ialah negatif 20. Nilai K ialah negatif 20 per 4, iaitu negatif 5. Jadi ada dua nilai K, nilai K ialah negatif 5 ataupun 7. Seterusnya, soalan 5D, dia berikan koordinat A 30, B 4K, C 14 dan luas ABC ialah 5 unit. Okay, jadi kita akan gunakan formula luas, iaitu 1/2 modulus koordinat A, X dan Y, koordinat B, X dan Y, koordinat C, X dan Y. Dan ulang koordinat A, X dan Y. Sama dengan 5. Jadi 5 darab 2, 2/1, kita akan dapat 10. Jadi dan di sini kita akan modulus dan darabkan ke bawah. Pendarapan ke bawah iaitu 3K. Kamu tak letak bracket yang pertama tidak masalah, tapi yang kedua ni letak bracket lah. Okey, di sini tak ada letak bracket, okey. 4 darab 4, 16 dan 1 darab 0 dan 0. Dan 0 darab 4 ialah 0. K darab 1 ialah K dan 4 darab 3 ialah 12. Okey, dan kamu tak perlu tulislah 0 ni. Aku nak tunjukkan saja ya. Okey, jadi sama dengan 10. Dan kemudian kita buka bracket pertama. Bracket pertama, itu sebabnya tak perlu buat bracket pun, tak masalah. Sebab tak akan ada perubahan. Jadi di sini kita akan kata 3K tambah 16. Dan di sini bila buka positif akan jadi tolak. Yang positif akan jadi tolak. Sama dengan tambah tolak 10. Okay, dan kita ringkaskan sebelah kiri. 3K tolak K ialah 2K. Dan kemudian 16 tolak 12 ialah 4. Sama dengan tambah tolak 10. Kita selesaikan satu persatu. Kita kata 2K tambah 4 sama dengan 10. Dan kita berkata 2K tambah 4 sama dengan negatif 10. Jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi 2K sama dengan 10 tolak 4, iaitu 6. Jadi K ialah 6/2, iaitu 3. 2K tambah 4 ialah negatif 10, negatif 10, negatif 4. Jadi negatif ataupun nilai bagi 2K ialah negatif 14. Jadi K ialah negatif 14/2, iaitu negatif 7. Jadi kita kata K sama dengan 3 atau negatif 7. Okey, sekian. Jadi kita juga harapkan kamu boleh dapat faedah daripada video ini. Assalamualaikum.